juga mencampakkan kepada akal kita kepahaman dan keilmuan yang mudah-mudahan dengan kepahaman itu mudahlah bersama-sama untuk kita beramal mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang keduanya, berbalik kepada ayat Quran yang aku baca tadi sebagai mukadimah yang berbunyi subhanallazi asra bi'abdihi, Maha suci Tuhan yang memperjalankan dia bi'abdihi dengan hamba-Nya. Yang pertama sekali tuan-tuan, kalau kita mengaji lughah bahasa Arab, kalau tuan-tuan baca ayat tadi subhanallazi asra bi'abdihi, tak baca sampai habis pun, kita cuma baca bismillahirrahmanirrahim, subhanallazi asra bi'abdihi. Apa maknanya? Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan ia Allah bi'abdihi dengan hamba-Nya. Nescaya telah datang keyakinan pada hati betul Nabi pergi Isra dan Mi'raj. Allahumma salli ala Muhammad. Betul Nabi di Isra dan di Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak timbul langsung keraguan pada hati, tak timbul lagi was-was pada hati. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala menggunakan perkataan asra. Apa makna asra? Kalau kita mengaji bahasa Arab, dibina atas timbangan af'ala. Af'ala ini bermakna kita menambah imbuhan yang yang memperjalankan. Bermakna di situ kita boleh faham Nabi Muhammad bukan berjalan seorang daripada Masjidil Aqsa, daripada rumah beliau Masjid Nabawi sehingga Baitul Maqdis. Dan bukan Nabi Muhammad SAW pergi ke langit bahkan balik sampai ke rumah Nabi. Bahkan Nabi diperjalankan. Ada. Sebagai contoh paling mudah lah tuan-tuan yang alim. Ni nak masuk bulan Syaban dah. Takdir berkata mak kita duduk kampung. Dia kata wan balik dah ke kampung, besok Ramadan tak jumpa dah, bersibuk dan sebagainya. Contoh. Kemudian mak berpesan pula kalau balik wan ke kampung tu bawalah rambutan sebuli 2. Sebab mak kita tahu tuan-tuan, kita di Kuala Lumpur, di Kota Warisan ni, di belakang rumah kita ada tanah pokok rambutan. Mak kita di kampung nak merasalah rambutan di Kuala Lumpur ni serupa dengan rambutan di Kelantan. Contoh. Maka kita kaitlah tuan-tuan rambutan bawa masuk lagu ni. Bila mana rambutan dikait masuk lagu ni, tuan-tuan kena ingat bukan saja rambutan yang masuk. Rambutan masuk, ranting masuk, daun masuk, kerengga masuk, semut masuk dan pelbagai lagi benda yang boleh masuk. Kemudian kita balik ke Kelantan. Sampai di Kelantan tuan-tuan, mak tak tahan sangat nak rasa rambutan Kota Warisan. Kita lambak, Allah Akbar, pakat-pakat boleh rasa dan sebagainya. Maka bila mana kita lambak, benda yang masuk semua akan keluar. Masuk petang, puan berjumpa dengan orang tua dan sebagainya, takdir kata minta izin nak balik. Maka mak kata nak balik dah ni, besok nak kerja dan sebagainya. Bila mana kita lipat-lipat bunyi tu tuan-tuan, takdir kata beberapa ekor semut kerengga yang keluar tadi sempat masuk. Takdir kata kita campak bunyi masuk dalam kereta belakang. Berjalan sampai ke rumah kita di Kota Warisan. Sampai di rumah tuan-tuan tak sempat nak berkembang dah, malam dan sebagainya. Ambil bunyi nembak di luar semata-mata. Maka apa yang berlaku? Kerengga-kerengga yang masuk tadi dia keluar balik. Dia kata rumah aku dah Kota Warisan. Contoh, dia kenallah pokok-pokok, taman-taman dan sebagainya. Bila dah kembali ke rumah dia, apa dia buat? Maka dia akan cari sarang-sarang dia balik. Maka bila berjumpa sarang dia akan berkhabar kepada sahabat-sahabat dia. Woi kawan-kawan, kamu nak tahu tak semalam aku pergi Kelantan? Ni baru aku balik. Allahumma salli ala Muhammad. Ni tuan-tuan agak-agak kerengga-kerengga yang lain nak percaya tak? Dia kata bodoh, entah nak pergi Kuala Lumpur pun 3 hari 4 malam baru sampai. Mana mungkin semalam entah pergi Kelantan, pagi ni entah boleh balik. Dia tanya dalil, apa tanda semalam mau pergi Kelantan? Dia kata tak tahulah, bila aku keluar dari kuning, aku nampak hijau putih saja dia tak nampak. Merata-rata nampak bulan. Contoh, tanda tu ada tak? Jadi pertama sekali di sini memberi faham, kerengga tadi boleh menyampai kepada satu tempat yang walau pada akal tak boleh sampai, tapi kalau dibawa oleh orang lain boleh sampai tak? Begitulah juga yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih daripada itu tuan-tuan, kalau berkata Abu Bakar Siddiq, kalau lebih daripada itu pun nescaya aku percaya, kerana yang berkata itu ialah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu telah udah oleh hamba dah. Hamba dah berkata kalau kita baca subhanallazi asra bi 'abdi, berhenti dekat situ, waqaf di situ pun telah datang keyakinan pada hati betul Nabi di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang keduanya, bermula di Isra dan di Mi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dibelah di hati Nabi. Dah, hamba tak saya ulang dah tuan-tuan masalah dibelah di hati Nabi ini. Cuma pada hari ini hamba nak syarah kepada tuan-tuan bagaimana pula ulama-ulama sufi mensyarahkan Isra dan Mi'raj yang berlaku ini kepada keperluan yang kita gunakan pada hari ini. Kalau sebelum ni tuan-tuan dengar Isra dan Mi'raj daripada berbagai version. Sebab tu kena ingat, dalam nak mengaji Isra dan Mi'raj, tuan-tuan kena berlapang dada. Kerana telah berkata para ulama, terdapat 28 riwayat sahabat-sahabat Nabi yang menceritakan perihal Isra dan Mi'raj. Maknanya, kalau tuan-tuan rajin berjalan, pergi ke Indonesia, dengar cerita Isra dan Mi'raj, lain pula ceritanya. Pergi ke Syria, dengar ulama-ulama syarah, lain pula ceritanya. Pergi ke Jordan contoh, dengar pula ulama-ulama cerita, lain pula ceritanya. Bermakna kenapa berbeza? Kerana kitab besar mengatakan terdapat 28 riwayat sahabat-sahabat yang menceritakan berkenaan Isra dan Mi'raj. Sebab itu dalam masalah sirah, dalam masalah sejarah kena berlapang dada. Fahaman ibarat. Baik. Kesimpulan daripada fakta yang bercerita tadi,